Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi kama 'allamtana an nahmad wa usalli wa usallimu ala khairi khalqika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wastanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dikasihi pengurusi majlis, yang berusaha, pengurusi Masjid Paroi, Qaryah Paroi, Paroi Jaya, seterusnya saf kepimpinannya, ashabul fadilah, tutu imam, tutu guru, para alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya kita rafakkan setinggi kesyukuran kita kepada Allah kerana rupa-rupanya dalam hidup ini kita sentiasa meniti atas nikmat dan rahmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung, nak kira nikmat Allah, nescaya kamu tak terhitung banyaknya. Nikmat sihat saja, bayangkan orang yang sakit, sekadar dialisis buah pinggang sahaja hidupnya sudah berubah. Bayangkan orang yang kena bypass jantung juga sudah berubah. Bayangkan kalau orang kena paralyze, lagilah teruk. Maka di situ kita hanya bincang isu sihat tubuh badan sahaja, sementara yang lain lagi. Justru tajuk yang kita angkat untuk kita bincang pada malam ni adalah mentahqiqkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, syukur ini satu kalimah yang cukup mahal. Amat sedikit di kalangan manusia yang mampu untuk bersyukur, terutamanya syukur yang benar-benar bersyukur. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit sahaja daripada hamba-hambaku yang benar-benar bersyukur. Kalau syakir, orang yang bersyukur mungkin ramai. Tetapi kalau syakur atas wazan faul, sirah mubalaghah, yang memberi makna amat-amat bersyukur. Bagaimana mentahqiqkan kesyukuran ni? Sebagai yang kita tahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit malam sembahyang, ada kata sampai bengkak kaki kerana lama berdiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan tempat tidurnya apabila ini berlaku. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min zambik wa ma ta'akhkhar." Ya Rasulullah, Allah ampun dah dosamu yang terdahulu dan kemudian. Kenapa kamu masih bangkit sembahyang waktu malam? Makanya Nabi bersabda, afala akunu abdan syakura, tak patut ke aku nak jadi hamba Allah yang benar-benar bersyukur? Artinya
Nabi menterjemahkan syukur dengan cara Nabi bangkit tengah malam sembahyang. Itulah makna syukur. Dan syukur ini adalah satu perintah Tuhan supaya kita bersyukur. Anishkur li wali walidaika, hendaklah kamu bersyukur kepadaku dan juga kepada kedua ibu bapa kamu. Syukur ini natijahnya cukup ranum, cukup baik, di mana natijah daripada orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kesan daripada syukur pertama sekali dikekalkan nikmat yang ada. Ada menyebut wa bisyukri tadumun ni'am, dengan sebab syukur nikmat akan berkekalan. Bahkan janji Allah lebih daripada itu, menyatakan la azidannakum, aku sudah barang tentu akan menambahkan kepada kamu. Syukur ini bukan dari segi maksud dapat, mungkin dari segi maksud kurang pun maknanya bersyukur apabila kita memahami di sebalik peristiwa yang berlaku itu. Dalam sebuah kitab, kalau tak silap, bertajuk Nuzhatul Majalis, menceritakan seorang Bedui yang duduk di kampung bersama dengan rakan-rakan kawan-kawan dia orang kampung. Jadi rumahnya sekadar macam khemah. Badui ni dia bela 3 ekor binatang: anjing, ayam jantan dan juga keledai. Tujuannya nak suruh jaga rumah. Ni bukan kita kata mazhab Syafi'i tak timbul lah isu tu. Ni kat kita tak payah bela lah. Yang ayam jantan ni nak suruh berkukuk waktu malam. Boleh kukuk subuh-subuh. Sebab saya kadang-kadang memikir, ayam ni boleh bangun awal pada kita. Pelik sungguh. Kita kan main cuba nak bangun awal, tak jadi. Dengar-dengar dia kukuk dulu, sedangkan dia tak taklif macam kita. Ayam ni kukuk untuk jaga waktu malam, pagi, subuh. Dan yang ketiga, dia bela keledai. Keledai ni untuk dia buat berjalan. Dia buat berjalan nak pergi ke mana-mana, naik keledai ataupun bawa barang. Satu hari bangun tidur tengok keledai dia mati. Bila mati dia ucap Alhamdulillah. Dia tak tahu apa-apa lagi. Selang beberapa ketika ayam dia mati, Alhamdulillah. Selang beberapa ketika, dalam masa yang dekat, anjingnya mati, Alhamdulillah. Dia tak tahu apa-apa. 3 ekor binatang peliharaannya mati. Satu malam, entah macam mana dia tak sedar, dia tidur. Akhirnya dia bangun tidur, semua rumah-rumah, khemah-khemah di tempat dia tu kena kidnap, kena lanung, kena sambung. Yang bakinya rumah dia. Lalu ditanya kenapa penyamung tak masuk rumah dia. Dikatakan kerana rumah dia itu dijangka dan disangka tak ada orang.
Sebab tak bunyi ayam, tak bunyi anjing nyalak, dan tak bunyi keledai bunyi. Allah tarik sejuzuk daripada nikmat, tapi Allah selamatkan terlalu banyak nikmat. Jadinya bila kita faham macam tu, kerjanya syukur. Kita tak kaya, kita kan main doa daripada umur 12 tahun nak kaya. Sekarang umur 82 tahun tak kaya-kaya. Doa nak kaya. Bagi kita kaya ni nikmat besar. Bagi kita bila kita kaya ni sudah barang tentu kita boleh bergiam-giam. Tak. Salah satu nikmat yang sukar untuk dibuat adalah datang ke masjid. Mari sembahyang, berjemaah, berjalan, berlenggang, tak ada masalah. Tapi kalau kita kaya, nak keluar rumah sikit pun takut. Sahabat saya pernah cerita, orang kaya Malaysia, dia tak sebut saya nama apa, pergi Mekah buat umrah, duduk di hotel macam Safwah, hotel yang dekat dengan Mekah, dekat dengan Kaabah, dekat Menara Jam. Duduk hotel tu, nak turun ke lapangan tu pun takut orang kidnap. Dah kaya lajak, tuan-tuan pukul 3 pagi tak ada masalah berjalan. Kadang-kadang kita tak nampak, tapi mereka terpaksa dibelenggu dalam sebuah kehidupan yang begitu dahsyat. Syukur pada Allah. Kita tengok orang yang bersyukur kepada Allah ini, makna syukur adalah dengan melaksanakan segala titah perintah Allah. Itu makna syukur mudah. Ada harta, ada bahagian untuk fakir miskin, ada untuk masjid surau, ada untuk keluarga, ada untuk orang yang datang kesusahan. Dia boleh bagi semua, dia tak ada masalah. Sebab apa? Sebab Allah kurniakan kepadanya dan dia faham. Ini cara tasarruf yang terbaik. Dan orang macam ini, keadaan dia tidak rugi. Nampak keadaan kosong saja, tapi sebenarnya tak rugi. Inilah yang berlaku kepada para sahabat radhiyallahu anhum, yang berlaku kepada orang-orang yang baik. Kita baca sejarah orang baik, macam mana dia punya sifat syukur pada Allah. Zaman tabi'in, mereka duduk dalam masjid, mereka bincang. Cara perbincangan mereka tak sama dengan kita. Kalau kita duduk, rasa-rasa kampung kita siapa paling kaya, taman kita siapa paling kaya. Tapi orang zaman dulu dia bincang tajuk lain. Di kalangan kita ni siapa paling pemurah. Makanya ketika itu keluar 3 nama. Ini bukan calon Perdana Menteri, bukan. Keluar 3 nama. Nama yang pertama ialah Qais. Nama yang kedua Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib. Nama yang ketiga Arubah Al-Ausi. Ini 3 nama. Hak ni kata orang ni paling baik, hak ni kata hak ni paling pemurah, hak ni kata hak ni tak paling pemurah. Apa yang berlaku? Mereka kata kita buat ujian.
Ujiannya masing-masing seorang menyamar sebagai orang miskin, pergi dekat masing-masing ni. Tengok macam mana gelagak mereka. Pergi rumah Qais, beri salam, tiba-tiba keluar hamba perempuan Qais. Sebut susah, terus dia ambil uncang Qais. Yang duit hanya ada dalam uncang tu, terus bagi. Tanya mana Qais? Qais sedang tidur. Jadi saya tak mau kacau dia, terus ambil bagi je. Kalau kita jaga, kita kata apa? Kenapa tak bagi sebuah rumah lalu? Pemurahnya Qais. Kemudian pergi pula dekat dengan Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib, anak saudara kepada Sayyidina Ali. Masa tu tengah nak musafir. Kuda yang cukup lengkap dengan alatan, termasuk pada kuda tersebut pedang yang diterima daripada pak saudaranya Sayyidina Ali, serta barangan musafir. Datang kawan ni kata, saya nak minta bantuan. Tuan-tuan tahu, kalau kita akan jawab, kau ni salah time, aku nak musafir. Kata tabi'i yang baik ini, katanya, apa yang ada atas kuda dengan kuda-kuda ni kau ambil semua. Ada berani baik? Allah. Datang yang ketiga, bertemu dengan Arubah Al-Ausi. Dia ni orang tua, mata dah buta atau katarak, tak apa nak nampak. Ada dua orang hamba yang sedang pimpin dia untuk bawa dia ke masjid. Maka kawan ni kata, ya Arubah, hamba susah hati, tak ada gini-gini. Kata dia, kau ambillah dua hamba ku ni. Kemudian kawan ni kata, tak apa, kau ambil. Kalau kau tak ambil, aku akan merdekakan. Terus bagi. Dan pada masa tu, orang tengok dia cari jalan kok tepi dinding, duk pegang satu-satu untuk sampai kepada masjid. Tengok hebatnya mereka ini, sebab mereka menzahirkan syukur kepada Allah. Mereka syukur pada Allah. Mereka tengok apa, mereka akan sebut Alhamdulillah. Syukur pada barang tambahan ini biasa, tapi payah orang nak buat. Sebab kita akan ada satu lagi level, namanya tak cukup. Alhamdulillah, Allah bagi kita gaji 48 grade. Tanya cukup tak? Tak. Nak berapa? Nak grade 84. Tuan-tuan, tu keadaan. Nabi kata kalau diberi segunung emas, nak segunung lagi, bukan sekilo. Dia tak akan giang. Jadi masa tu buah syukur tu tak banyak boleh berlaku. Tapi itulah mahanya syukur. Kita sentiasa melihat orang lebih pada kita, akhirnya kita tak syukur. Kata ulama, jika sekiranya nikmat tengok orang lebih kurang pada kamu, datanglah syukur. Jika sekiranya taat ibadat, tengok orang lebih pada kamu, datanglah semangat nak lawan, nak berlumba, nak ibadat. Tapi kita terbalik, dia tu rajin, biar dia syurga, biar dia masuk. Bila tengok dunia, tengok orang lebih, akhirnya syukur payah kita nak dapat. Orang zaman dulu macam mana dia syukur?
Luar biasa tuan-tuan. Mulut tak lekan daripada menyebut syukur. Dan Nabi ajar kita bukan sekadar mulut tapi daripada hati. Wa qalbam maf'uman bisyukri. Ya Allah, aku minta kepada kamu lisanan ratban bizikrik, lidah yang basah untuk zikir pada kamu, wa qalbam maf'uman bisyukrik, iaitu hati yang diumumkan dengan rasaan syukur penuh kepadamu. Syukur. Dengan sebab itu, antara orang yang paling hebat, Allah tunjuk kita dua. Satu orang hebat berkenaan dengan kekuasaan. Satu Allah tunjuk orang yang hebat berkenaan dengan kekuasaan. Satu kufur kepada Allah dan mentuhankan dirinya sendiri, iaitu Firaun. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling agung. Alaysa li mulku Misra wa hazihil anharu tajri min tahti. Tidakkah aku memiliki kerajaan Mesir, segala sungai empangan berjalan di bawahku? Mati pun kerana air, kerana sebut banyak sangat air. Tapi Allah tunjuk orang yang lebih hebat daripada Firaun, bernama Sulaiman. Sulaiman ini tuan-tuan, tidak akan wujud manusia seumpamanya sampai kiamat. Kita ada universiti yang hebat-hebat di muka bumi, Harvard, Oxford, Cambridge. Ada senaraian universiti hak Islam, hak tak Islam. Tapi setakat ni tak ada satu universiti pun ajar satu pengajaran bahasa kucing, bahasa lembu, bahasa kambing, bahasa menatang, tak ada. Tapi Nabi Sulaiman boleh faham bahasa burung belatuk. Dia boleh faham bahasa semut. Bahasa pun dia boleh. Kita semut dengar bodoh. Allah bagi. Yang ini tak akan boleh ada orang ajar. Mana cikgu mengajar semut, tak ada. Adalah kita tengok National Geographic buat kajian, tapi bab bahasa itu lemah, tak boleh. Dia boleh perintah makhlukullah bernama angin, bernama jin ifrit. Dia boleh perintah. Kita manusia sendiri pun orang tak apa nak ikut. Allah bagi lebih. Dia boleh bina sebuah kerajaan yang luar biasa. Kerajaan Sabah, istana singgasana yang hebat tu, yang diduduki oleh Balqis, dibawa hanya sekelip mata. Bila suruh jin kata boleh sebelum membangun bakit, siapa dah. Maka dikata kepada orang yang mempunyai ilmu, Asif bin Barkhia, sekadar hanya sekelip mata kelip lah, siapa dah. Allah bagi luar biasa. Tak pernah berlaku atas muka bumi, tak. Walaupun semoden Amerika, Rusia, Jerman, tak boleh buat macam tu. Ini Nabi Sulaiman. Sampai satu hari dia dengan bala tenteranya bertemu di satu lembah. Semut yang seekor ni, hak kepala semut, berkata dan mengarahkan kepada semut-semut yang lain. Wa qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh wa hum la yash'urun. Maka berkatalah semut, hei semut-semut semua, pakat masuklah kamu ke dalam sarang-sarang dan rumah-rumah kamu.
supaya kamu tidak dipijak oleh Sulaiman dan bala tenteranya, kerana mereka tidak mengetahui. Maka di sinilah Nabi Sulaiman ketawa, senyum ketawa dan berkata, berdoa kepada Tuhan. Apa Nabi Sulaiman doa? Fatabassama dhahikam min qawliha wa qala Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. InsyaAllah kita bincang bab doa ni sikit saja, cukup. Ya Allah, tolong beri kepadaku rasa untuk syukur. Ada orang payah nak mari syukur. Jadi syukur ni kita kena minta dengan Tuhan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, Allahumma inni as'aluka lisanan zakira wa qalban syakira. Jadi minta daripada Tuhan supaya beri syukur. Sebab nak campak rasaan syukur ni bukan daripada kita. Ada orang susah pada kita, kita tengok selalu sujud pada Tuhan. Syukur, kita kata kau ni syukur apa benda tak tahu. Orang yang senang lenang kadang-kadang payah nak syukur pada Tuhan. Ini syukur, kena minta dengan Tuhan. Atas apa aku syukur padamu ya Allah? Kerana nikmat yang kamu kurnia pada aku banyak. Kita berjalan atas nikmat. Saya pergi dekat dengan hospital bahagia orang gila 2-3 kali di Tanjung Rambutan. Sampai sekarang saya ingat, sudah saya keluar daripada tu semua, baru saya faham nikmat akal. Syukur alhamdulillah. Sebelum ada ni dah. Sebab ibu bapa kita ajar kat kita, kalau orang gila lari, memang lari semua. Tapi bila kita pergi tengok, lain rupa-rupanya. Ada orang gila tu cakap dengan saya, Assalamualaikum ya samahata syekh, kif hal? Allah, cakap Arab. Saya pun tak apa nak jawab, sahabat tu nak jawab. Rupa-rupanya dia belajar tinggi di negeri Arab. Ada yang kata kenal tengah uzur ni Datuk Mufti Wilayah, Allah kata kenal juga aku kan. Ada seorang tu saya temu, saya duduk sebelah jerjak ni, jereji ni, daripada jauh mari nak salam, kita pun salam. Saya tanya orang mana dekat kata semayang tau, semayang. Semayang berapa kali sehari? 5. Dia sebut subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Saya tanya dia, subuh tadi semayang tak? Tak. Jadi saya pun pening, 5 kali tu hak mana satu pula. Tuan-tuan, sebab orang gila ni tak nipu, dia cakap je. Itu cakap sungguh. Kita akan dapat nikmat akal. Saya masuk dekat orang kena sebab, tengok ni bukan demonstrasi, sungguh-sungguh. Apa saya kata? Syukur alhamdulillah, Allah selamat aku. Saya masuk dekat bandar akhir yang nak dijatuhkan hukuman, duduk dalam sel, buah, cakap. Saya kata syukur alhamdulillah. Ada yang kata kalau saya keluar ustaz, memang saya kaki masjid lah, surah bala. Kita hak tak kena kurung ni, masjid pun jauh. Tengok
syukur. Ni depan mata kita tengok. Jadi kita syukur atas nikmat yang Allah kurniakan. Bukan sekadar itu, kepada kedua ibu bapa kita. Kadang-kadang kita nampak anak, emak, pak ni tak ada benda besar penting sangat, tak ada gapo. Syukur. Ada seorang perempuan tu datang kat pejabat hamba. Cerita benar. Sampai 2-3 hari saya tak nak tidur ni, teringat. Taklah tua tapi taklah muda, dan 30-an, awal 30-an. Datang tu, dia ramai orang luar nak temu. Kemudian masuk giliran dia, saya pun panggil masuk, duduk. Saya pun duduk dengar. Setiap kali saya punya rakan-rakan tulang kat air tu, dia akan senyap, dia tak cakap. Akhirnya dia dedahkan, saya ni orang yang diuji terlalu banyak tu. Saya dikatakan anak zina. Saya daripada kecil gelandangan, tak ada rumah. Ibu saya tak mengaku. Ibu saya mati kena gantung, digantung sendiri, bunuh diri. Saya kahwin, saya dapat suami. Suami saya pinjam alung. Alung mari rumah nak bunuh saya. Boleh hidup itu tak? Hei, kata ya Allah, ada juga. Semangat nak pergi Mekah, nak buat umrah. Kata ya Allah. Saya kata ya Allah, kesiannya. Kerja bukan senang sangat. Kata kerja baru dapat hari ni, 2 hari lepas. 2 hari lepas tu masa cerita tu lah. Sekarang ni 2 tahun dah, setahun lebih dah. Tuan-tuan, bila kita tengok tu nikmat kita dapat, abah, mak, sekurang-kurangnya kita anak sah taraf. Syukur, alhamdulillah. Sekurang-kurangnya kita ni orang Islam. Tanya kawan-kawan kita hak masuk convert Islam, susah. Tapi mak pak kita orang Islam. Sahabat saya, salah seorang penceramah terkenal sekarang, convert. Kalau saya sebut kenal nama, dia pernah cerita kat saya. Dia kata masa zaman dia bukan Islam, hampir beberapa hari sekali ada masalah, niat nak bunuh diri. Jiwa ang lemah. Tapi kita orang Islam ada masalah banyak ni, ada semayang, tidur masjid gitu. Alhamdulillah. Ni syukur atas nikmat Allah kurnia pada kita ibu bapa. Sementelahan lagi yang baik, yang saleh, yang salihah, yang doa kat kita. Ini nikmat. Wa an a'mala salihan tarda, dan aku boleh beramal dengan amalan saleh yang menyebabkan kamu redha. Nak beramal soleh ni pun payah, tapi dia dapat beramal. Tingkatannya pula Allah redha, ni lagi tinggi. Ini lagi tinggi. Kita dapat amalan bagus, tapi tak semestinya Allah terima amalan kita. Dek kerana riya, ujub, takabur dan seumpamanya. Tapi Nabi Sulaiman sebut syukur, alhamdulillah. Dan akhirnya, wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salih. Ya Allah, masukkanlah aku dengan rahmatmu bersama hamba-hambamu yang saleh. Apa makna? Kita ni kalau baik mana pun, kita kena ada dia punya rakan taulang yang baik. Kalau kita duduk dalam suasana yang tak baik, sebaik mana pun kita terpengaruh, jadi jahat cukup. Orang Arab selalu sebut man syabba ala syai'in syaba alaih. Siapa duduk masa kecil gitu, besar pun begitu. Di kampung baik semua, masyarakat akan jadi baik. Jadi jahat semua, jadi jahat juga.
Jadi pilih kawan hak baik-baik, hak cakap baik-baik, jadi kita akan jadi baik. Ini Nabi minta untuk diberi rahmat bersama dengan hamba-hamba yang soleh. Tengok, syukur pada Tuhan. Poin yang saya nak sebut, bagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam minta dengan Tuhan supaya Allah beri kepadanya syukur. Mahal tak? Mahal. Syukur kepada Allah. Kadang-kadang kita tak tahu hikmatullah berlaku satu-satu perkara. Mak rempit, dia rempit, tak tahu. Tapi sebenarnya selepas daripada dia aksiden potong kaki, selalu datang masjid. Kadang-kadang masa hidup tak tahu, memanglah tak suka, tapi itulah takdir ilahi. Begitu juga kita tengok, kadang-kadang anak kita yang ni berjaya, tiba-tiba seorang tak berjaya. Kadang-kadang kita tak tahu apa hikmatullah, tapi banyak kali yang tak berjaya ini itulah yang memanfaatkan kepada kita. Macam-macam tuan-tuan, kerjanya syukur, alhamdulillah. Latih diri untuk syukur kepada Allah. Tengok apa sebut alhamdulillah, dapat apa alhamdulillah. Saya tengok Perdana Menteri Malaysia yang baru dapat berita sujud syukur. Ada viral kan, sujud syukur. Orang Islam macam tu. Temu hamba dekat tadi, peluk hamba, ucap terima kasih atas doa. Isteri dia pun berair mata, doa, suka, syukur, alhamdulillah. Kita duduk di persada mana, tinggi mana pun, dahi kita mesti sujud kepada ilahi. Sehebat mana kita, setinggi mana kita, sekaya mana kita, bila kita kenal sujud, Allah angkat jauh lebih hebat daripada itu lagi. Tuan-tuan, syukur satu sifat yang bukan semua orang boleh. Tapi bila kita latih untuk kita syukur, dia akan bersekali dengan redha, dia akan bersekali dengan sabar, dia akan bersekali dengan tenang jiwa. Dia ini satu maqam yang cukup tinggi. Sebab itu maqamus syukri ini satu maqam yang tak ramai mampu untuk menzahirkannya. Masing-masing datang bermasalah, tak puas hati, sedih, teruk, tapi jarang yang boleh sebut alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang teruk macam mana pun mulutnya kata alhamdulillah. Dan ini pelik. Sesuka mana pun dia sebut alhamdulillah, syukur pada Allah. Dan kita kena latih. Kena latih macam mana syukur. Nak kenal orang tu syukur tak syukur, dia selalu syukur kepada orang. Nak kenal orang tu sifat syukur tak syukur, kecil pun dia syukur, maknanya banyak dia syukur. Tapi orang bagi dia sikit, alah sikitnya, payahlah. Banyak pun jangan harap. Jadi latihan syukur itu
man lam yashkuril nas lam yashkurillah, wa man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Hadis syukur, alhamdulillah. Itu yang saya nak sampaikan. Akhir sekali saya tutup, bagaimana pentingnya syukur. Satu hari datang sahabat Nabi bernama Muaz bin Jabal. Maka dia bertemu Nabi. Nabi cakap kepada Muaz, "Ya Muaz, inni uhibbuka." Wahai Muaz, sesungguhnya aku cinta dan sayang kat kamu. Kemudian Muaz, Nabi sebut, bila dia sayang, dia sebut, dia hadiah, tips. Dia kata, Allah tada'a dubura kulli salatin antakul. Jangan sekali-kali kamu tinggal setiap kali selesai sembahyang, ataupun akhir sembahyang, ataupun selepas sembahyang, untuk kamu doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Rekah ya. Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah aku untuk zikir pada kamu, untuk syukur pada kamu, untuk syukur pada kamu, dan untuk baik amalan ibadat kepada kamu sehingga diterima ibadat. Maknanya syukur, tuan-tuan. Inilah yang saya nak sampaikan. Saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Bersama kami ini banyaklah buku-buku Umar bin Abdul Aziz, macam mana sifat syukur dia luar biasa. Masa peliharalah. Salah satu daripada tanda orang syukur, dia guna masa dia dengan sebaik-baik mungkin. Nota anakku, kita jaga anak kita betul-betul. Warkah buat pengantin baru ke pengantin lama ke, boleh juga tengok, tak ada masalah, semua sekali. Baikilah solat, cara nak syukur, semayang kena jaga. Al-Kafi hadis 40 ni kita nak buat cukup lama, kat 20 tahun, tapi alhamdulillah selesai. Begitu juga Bayan Linnas, isu-isu semasa terkini, macam apa yang kita sebut semalam. Biasanya inilah nasihatku atau tulisan kita akan masukkan dalam buku-buku kita. Saya akhiri dengan sama-sama kita doa untuk negara kita, keamanan negara kita, untuk kebaikan dalam kehidupan kita semua sekali, insya-Allah, jauh daripada sebarang fitnah malapetaka, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim auladana wa sallim amwalana wa sallim watanana wa sallim biladal muslimin, ya Allah, min kulli bala'in wa waba'in wa dhiqin wa hammin wa fitnatin wa ghammin, ya akramal akramin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala' wa darakis syaqa' wa su'il qada' wa syamatatil a'da'. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis wa min azabika nastajir. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata aini wa la aqalla min zalik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar, ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum.